Okey. 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 Video okey berapa minit dia banyak lah. Ni gambar. Jangan gambar ni. Video. Dah. Take it off. Aduh, adik ni tu dah tak prepare. Apa-apa prepare awal. Video cepat. Video. Okey dah. 1, 2, 3. Rekod lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Asyrakat nurullah wa zahara karamullah wa sabata amullah wa nafaha kamullah tawakkaltu 'ala Allah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Jadi sebelum kita memulai majlis tazkirah ni, kita doakan dulu supaya majlis kita dilimpahi cahaya lah. Dilimpahi cahaya kefahaman, cahaya ma'rifah kan. Jadi yang memberi kefahaman dan ma'rifah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi teman ini sebagai wasilah menyampaikan sajalah. Semoga Allah Taala memberi laluan ilmu dan ilham kepada kita semula supaya dapat memahami pencerahan apa yang nak teman sampaikan, sama-sama kita dapat terang dalam qalbi kita dan terang daripada akli kita. Okay, jadi untuk sesi kali ini disebabkan ada lebih kurang berapa Haji? Berapa orang baru Haji? 10, 20. Halo Haji. Dengar ke demo ni? Allah. Ada Ustaz dalam 10 betul. Okey, jadi risau teman benda masalah. Ada 27 Ustaz. Clear tak apa, maknanya ada 27 lebih kurang. Semua termasuk orang baru ya. Ya, betul semua masuk. Jadi disebabkan ada kehadiran orang baru, jadi teman dah buka kebetulan kan. Jadi kita refresh dululah mana kita masuk sedikit asas, sedikit muntah sedikit mata pelajaran muntaha mana tinggi. Kita campur-campur sikitlah. Okey, dari sudut bila kita katakan untuk duduk dalam majlis ketuhanan, maknanya bermaksud kita dah telah pun meletakkan diri di dalam as-salik, mana yang berjalan kan. Okey, yang berjalan maknanya berjalan menuju kepada ma'rifatullah. Maknanya perjalanan hati itu untuk mensucikan batin kita di samping kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Martabat ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah, maknanya maha suci Allah. Jadi pesan guru murid teman, apabila kita nak mendekatkan hati kepada yang maha suci, maka tugas pertama ialah taharah batin dulu. Mana kesucian batin kita dulu, supaya apabila hati kita suci, maka kita mudah untuk mendekatkan hati kita kepada yang maha suci. Masakan yang maha suci itu mahu didekati oleh yang maha kotor, yang maha penuh dengan nifak. Jadi permulaan kita lihat kita balik refer kepada zikir khususiah tu. Kalau tuan-tuan lihat, zikir khususiah itu permulaannya adalah makam taubat. Dah berapa kali kita bicara dalam majlis sebelum ni kan. Maka apabila makam taubat, jamak dia adalah Al-Ghafur. Sifat Allah yang maha pengampun. Apabila kita mohon keampunan kita, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, walaupun seorang itu mempunyai dosa sebesar gunung Uhud sekalipun, dan ataupun sebanyak buih biji lautan, tapi apabila mohon keampunan dengan hati yang suci, hati yang tulus ikhlas, hati yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keampunan Allah, maka Allah akan ampunkan. Tak ada masalah. Datanglah kita dengan berbagai dosa pun kan. Apabila kita ucap astaghfirullah. Mungkin tuan-tuan yang tak biasa kata, belum ni aku astaghfirullahalazim, alazim, panjang doanya, kalimahnya.
Tak ada masalah. Itu mata pelajaran dalam fiqh. Kita mewiridkan kalimah doa, ya mana lafaz-lafaz tersebut membawa juga kepada keampunan. Cuma disiplin aribillah ni dia lebih tricky. Dia ambil isim mufrad. Astaghfirullah. Dia benamkan daripada ubun-ubun dan rasai betul-betul sungguh-sungguh meliputi jiwa kita kan. Jadi dia clearkan astaghfirullah. Astaghfirullah. Masalah banyak minimum 7 kali. Dan maksimum 25 kali. Bahkan kata mursyid teman, beratus-ratus kali pun tak apa, tak ada masalah. Janji kita nak clearkan perasaan kita tu. Daripada sekalian ghairullah, ingatan kita di dunia ni macam-macam lah kita masukkan. Semenjak contohlah umur macam teman ni 48 tahun, dah apa benda kita kata orang kata kuala kita raut habis semua masuk dalam kepala. Jadi kita nak kata orang tu di sinilah kita nak meletakkan, tak kira lah umur tuan-tuan berapa pun, dah dijodohkan dengan jalan ni sungguh-sungguhlah. Ini bukan jalan apa nama saja-saja seronok nak try nak tengok-tengok. Tak ada masa dah, kita dah tak masa dah duduk akhir zaman kan. Tuan-tuan pun tahu pandemik lah macam-macam bahaya dah sampai. Jadi kita nak mohon Allah SWT meletakkan kita dalam rahmat dan perlindungannya kan. Dalam pengampunannya, dalam petunjuknya kan, al-hudanya, jalan al-futuhatnya kan, banyak jalan pembukaan daripada gelap zulmat kepada pindah hati kita pada terang nur mengenal Allah, pengenalan dengan sebenar-benar kenal kan. Mungkinlah kita akan melalui sedikit ujian, itu fitrah lah. Jadi kita tengok sini lah apa yang teman dan draft dalam nota teman bercakap dengan melalui jalan guide yang tak adalah teman nak bawa tajuk yang campur-campur, nanti lagi susah pula nak faham kan. Jadi kita lihat di sini perjalanan awal seorang soleh itu, dia perlu menekankan hatinya supaya istiqamah. Istiqamah ni tips bagaimana nak istiqamah, selalu orang tanya, Ustaz macam mana istiqamah tu, ini kadang malah ada apa. Yang penting waktu beramal tu, dia tak kira lah kita dalam keadaan malas ke, dalam keadaan apa pun. Permulaan dia mesti ada ikut kadar kita. Kalau kita rasa malas pun kita buat je. Kita jangan layan perasaan malas yang sampai tu. Sebab apa, istiqamah itu akan hadir setelah kita merasai nikmat apa amalan yang kita buat. Itu dia punya tips. Macam teman bagi salah satu contoh lah. Orang dia selalu mengulang satu kedai A kan. Kenapa dia selalu pergi kedai A kan? Dia kata teh tarik dia sedap lah. Selalu pergi. Tak ada pula orang suruh paksa pergi ke kedai A tu. Kamu pergi kedai A kena minum teh tarik. Dia mesti rela hati. Jadi dia katakan istiqamah dia pergi kedai si A tu. Pasal apa? Dia dapat kecanduan teh tarik tu. Begitulah juga kita beramal. Kita dapatkan kecanduan tu, kelazatan, nikmat, zauq dalam perkataan tasawufnya, zauqiyah. Tapi kuncinya macam teman sendiri dulu. Guru teman kata 5,000 sahih semalam. Buat. Dalam tempoh kamu beramal dengan zikir khususnya al-khafi ni, kita sebut ZK ni kan, kamu kena dapat 5,000 sahih semalam. Tak kira macam mana kamu buat. Teman pun fikirlah. Lepas Isyak, lepas Maghrib buat 2,500, lepas Isyak sekarang 2,500. Teman buat macam tu. Sebab apa? Bila kita buat tu, memang ada malah petik tasbih pun dah. Ya Allah, bila nak habis ni? Ada kira bila nak habis je pula. Jadi memang permulaan tu akan rasa perit. Jadi kita akan buat macam sambil lewa lah. Tetapi dalam Allah melihat usaha kita. Dia bukan kira dia tak tengok kesungguhan kita, dia akan campakkan kelazatan dalam suatu detik, 2 detik dia akan campakkan. Kecanduan ni, dah rasa seronok dah. Mula besok pula tak nyempat-nyempat nak buat maghrib isyak. Kadang-kadang aku ada zuhur ni waktu tu buatlah. Sampailah satu masa guru teman selalu sebulan sekali jumpa guru, sebulan sekali kan. Walaupun tawajuh dulu, hari Isnin malam Selasa kena pergi. Tetapi di arah rumah guru datanglah sebulan 2 kali kan. Teman datang, guru panggil masuk bilik dia. Mari sini kamu tunduk. Dia nak scan lah. Bila kata orang tu macam periksa lah. Macam guru nak tengok kemajuan kita lebih kurang kan. Jadi dia semua pun buat.
Dia pun gelak. Kamu dah aku sobat 5,000, kamu bantai 20,000 apa kan. Tapi dia gelak, dia tak larang. Maknanya dia melihat kesungguhan kita. Memang betul teman buat tu rasa. Pasal kita dah lazat, seronok kan. Macam orang makan minum teh tarik, lagi segelas. Dah lazat sudah 10 gelas. Macam tu lah kan. Disebabkan kecanduan tu. Jadi berlakulah keadaan istiqamah. Jadi jangan tanya lepas ni macam mana Ustaz istiqamah. Tak ada dah, ini jalan dia. Buat malas ke tak malas ke, rajin ke tak rajin ke buat. Dia akan sampai waktu tu. Ketulusan, keikhlasan dan kenikmatan dalam berbuat amal ibadah. Lepas kita dapat kecanduan dalam zikir Allah ni sebagai kunci mensuci batin kita kan. Qalbi ni kan ibu segala raja segala tubuh. Bila baik raja tu, maka baiklah seluruh perbuatan kita, akhlak kita, beramal kita pun rasa seronok kan. Solat pun kita rasa seronok. Baca Al-Quran ke, berpuasa ke, bersedekah pun rasa makin seronok. Jadi di sini dah letaknya susun atur perjalanan tata cara jalan Solid Naqsyabandi Khalidi ni. Dia ada pula dah berlaku begitu, dia ada perpindahan pula. Martabat zikir ini pula. Begitu dia pindah. Sampailah ada jalan-jalan uslub-uslub yang menyatakan kesungguhan hati seorang mukmin dalam berfikirullah, bermurakabah dan bermusyahadah. Seterusnya usul dia kepada hadratullah. Adalah mata pelajaran dia, cuma dalam konteks ini kita sentuh tentang asas. Sentuh tentang asas dia lah. Okay, seterusnya musuh-musuh kepada kerajinan dan istiqamah beramal antaranya ialah malas jasmani. Mulalah kadang-kadang kita rasa letih. Jadi rasa letih itu kita antara kunci kepada itu jaga makan kan. Jaga pemakanan macam dalam orang solid suluk, jalan suluk ni dia menekankan kita mengurangi makan daging, mengurangi makan yang berdarah. Itu sebab dalam program Majlis Suluk kita dijazamkan supaya meninggalkan sebentar 10 hari itu makanan yang berdarah, makanan yang bernyawa, yang bergerak. Contoh berdarah merah, daging ayam ke, daging lembu, apa semua kan. Dipinggirkan sebentar dan digalakkan kita untuk makan hanya dan tumbuh-tumbuhan, sayuran. Kamu lah ada orang bisik. Aku ni dah macam vegetarian pula ni. Dia ada hikmah dia kan. Sedangkan Rasulullah pun ada menyebut makan daging ni sebaiknya sebulan sekali. Mengurangi nafsu yang keras kan. Jadi dalam tempoh 10 hari itu digalakkan kita makan sayur-sayuran kan. Mana pun dah jelaskan apa hikmah meninggalkan sebentar makanan berdaging dan berdarah dengan mengambil dan digantikan dengan makanan sayur-sayuran kan. Dan teman tentu sedikitlah makanan yang berdaging ni dia menyebabkan kepanasan tubuh kan. Kepanasan tubuh ni mendatangkan tidak keselesaan bila kita berzikir berpeluh-peluh. Bagi yang merasa tahulah. Jadi dia meletakkan ambil sayur tu supaya sebab kita lihat binatang berlari sana berlari sini. Jadi bila kita duduk dalam suluk, perasaan kita sentiasa bersimpang-simpang. Kenapa? Dia dah ikut kepada apa yang kita makan. Orang putih pun disebut kan, you yourself is what you eat. Kemudian kamu apa yang kamu makan. Jadi apabila kita mengambil sayur, kita lihatlah sayur tenang sifat dia, hijau tenang. Duduk setempat dia. Umpama kita nak meletakkan tauhid jazam pada tempatnya dalam adab suluk, dia digalakkan kita duduk di tempatnya. Jadi umpama kata tadi sayuran tadi duduk di tempatnya, tak tahu dah kalau tuan-tuan tengok saya sawi gobe berlari-lari atas tanah, tak tahu lah kan. Tapi itu keadaan dia. Jalan suluk ni dia mengambil sayur tu supaya tenang jiwa dia kan. Dia tak adalah dia bersifat dengan sifat kebinatangan. Apabila terlalu makan daging, kita pemarah. Boleh rasa sendiri kan, kita cepat nak ketidak ketenangan tu cepat sampai pada diri gelojohnya kan. Itu sebahagian ni lah. Kemudian apabila kita dah banyak kata orang tu memakan makanan yang berdarah, maka bernafsu diri kepada nafas yang bersifat amarah. Maknanya amarah tu yang rendah.
Bukan marah mengamuk tu tak, yang rendah. Dia berselera kepada perkara-perkara yang jauh daripada sifat kemalaikatan. Suka kepada maksiat. Tuan-tuan tengoklah keadaan sekarang kan. Mulutnya saratul qalam, apa berjumpa kan, menang sesaya, bergaduh kan. Duduk sifatnya pula saratul ta'am, apabila makan dia berlebihan. Yang tunda, yang ni nak. Jadi sifat kenafsuan amarah tu tadi menyebabkan dia terhalang kepada jalan-jalan ketaatan kan. Maknanya bernafsu diri dia pada selera nafsu amarah. Dengan kalau amarah ni orang salah faham amarah kan, nafsu yang rendah lah maksud dia. Kemudian apabila dia bersifat begitu, dia menuntut beramal pun kadang-kadang dia menuntut pada kehebatan diri. Kehebatan diri semata-mata. Aku kalau amal yang ni wiridnya boleh kebel tak? Aku kalau amal wirid ni, zikir ni boleh tak? Aku teka lawek mudah lah. Macam-macam lah. Aku baca ini, contoh ya Hayyu ya Qayyum ni, aku nak jadi orang yang, apa nama tu? Yang orang pandang kita takut gerun, boleh. Ataupun boleh kata orang tu belasah orang macam tu je kan. Dia jadi, apa nama tu? Menuntut pada kehebatan diri semata-mata. Maknanya, dia dah jauh daripada apa yang kita letakkan al-ghayrah tadi, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Tuhanku, hanya engkau yang aku maksud, dalam kau itu tuntut. Jadi kita melihat kalimah ni bukan semata-mata lafaz, bukan semata-mata sebut, bukan semata-mata nak nyanyi kan, nak berlagu-lagu kan, tak. Dia adalah maknawiyah. Teman-teman sebut kawan-kawan, bila kita baca tu duduk betul-betul dalam maknawiyah. Heningkan betul-betul maksud perkataan tadi kan. Jangan nanti nak selesai ilahi yang tak maksud dia kan. Itu dia buatnya zikir tu nak bagi selesai je. Tak, bukan begitu keadaan dia. Bukan, ya. Kemudian apabila kita mulai zikir Allah tu, zikir hujung jantung tu, hendaklah kita berasa hudur kepada maknawiyah ketuhanan. Kita merasai kebesaran Allah, sifat-sifat dia. Yang mana tuan-tuan dah belajar kan. Wujud, qidam, baqo. Jadi hayatilah satu-satu. Sekurang-kurangnya tuan-tuan sebut Allah. Allah tu merasa kewujudan Allah. Yang mana bersalahan dengan sifat kejadian makhluk. Allah Ta'ala tidak dijadikan, tidak ada awal, dijadikan awal sebagai manusia kan. Manusia ada awal dia kan. Allah Ta'ala tidak bermula dengan awal. Sebab dia lah meliputi daripada awal dan akhir kan. Jadi kita melihat itu, hayatilah makna kebesaran sifat-sifat Allah. Di samping sebelum kita melazimi tawajuh ni, kita lihatlah sekurang-kurangnya baca buku ataupun tuan-tuan boleh YouTube, tengok ustaz-ustaz yang menceritakan tentang sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat 20 kan. Cari ustaz-ustaz yang mahir menceritakan. Janganlah kita cari ustaz yang menolak sifat 20 pun karut juga. Nanti kita tahulah beberapa jenis-jenis kaum yang menolak gitu kan. Jadi adik berapa minit adik? Siapa catat masa? 27 minit dah. Okey. Jadi kita lihat seterusnya. Okey, apabila kita merasai bahawa jalan itu telah berbekas, jalan apabila telah memberi bekas pada hati, pertama pendengaran dia. Apabila dia dah berzikirullah, hanya pendengaran dia mendengar kalimah Allah. Penglihatan dia pun telah mula apabila memandang sesuatu, dia bawa ingat Allah. Memandang al-kaun ni, maknanya yang wujud dalam alam ini, dia ingat Allah. Itu dah wujud lah tu. Maknanya adalah terbuka hijab dia kepada untuk memandang kebesaran Allah dari segi perasaan, haibah dia, berasa takjub kepada Allah dalam sekejap masa. Kedua, pendengaran dia mendengar apa pun membawa ingat kepada Allah. Begitu dengan pandangan mata dia, melihat alam ini sebagai alamat. Kata orang tua dulu, ada orang sufi menyebut, alam ini adalah alamat kepada Allah. Kan? Dalam sifat 20, sifat tauhid selalu menyebut
Apa tanda adanya alam ini? Apa tanda adanya Allah? Adanya alam ini. Itulah yang basic-basic. Kan? Dia melihat tandanya wujud Allah, adanya alam ini. Itu sifatnya. Tapi dalam orang sufi, adanya Allah, maka terzahirlah alam ini. Dia ada terbalik sikit. Dua-dua. Tapi dua-dua betul lah. Seorang Allah tanazul, seorang taraki, seorang tanazul. Itulah. Cuma yang penting kita mengeluarkan diri kita jauh daripada iman taklid. Maknanya, kenapa kamu beriman, kamu yakin pada Allah? Saya ustaz kamu. Aku kena beriman pada Allah. Itu iman taklid namanya. Tapi tak apalah, selalu iman taklid ni budak-budak yang baru ada umur 7-8 tahun. Itu tak apalah. Tapi bagi kita dah menelusuri jalan solid, jalan aribillah ni, jalan para ahli yang mengenal Allah, kita kena keluar daripada taklid. Kita kurang-kurang beriman kepada hasil daripada ilmu yang kita amalkan. Akan naik lagi lah iman, iman ainul yakin, hakul yakin, kamal yakin. Adalah kategori-kategori itulah. Ada tingkatan-tingkatan yang ahli tasawuf telah letakkan dia punya benchmark itu. Kita tengok dia. Apabila kita telah teguh, melazimi, istiqamah, maka kita akan memecah hijab-hijab basyariah. Hijab-hijab sifat kebinatangan, sifat-sifat kesyaitanan. Kita akan mengenal antara hak dan batin. Sebab apa? Bimbingan dan petunjuk daripada Allah itu sentiasa tercurah pada kita di samping bimbingan zahirnya guru lah. Apabila guru memberi guide, tetapi petunjuk Allah itu sentiasa mencurah-curah kepada kita. Asbab kepada kesungguhan iradah kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita duduk dalam keadaan itu, jauh daripada terkeluar kita daripada hijab-hijab basyariah itu, kita akan masuk kepada sifat-sifat kenabian, sidik, amanah, tabligh, fatanah, yang mana Rasulullah telah nyatakan di dalam akhlak baginda Rasulullah SAW, kan? Daripada banyak hadisnya, sifatnya, kesantunan Rasulullah berdepan dengan manusia, macam mana bercampur dengan masyarakat, bagaimana sifat batin Rasulullah, kan? Kita lihatlah tu, pelan-pelan kita boleh kata explore, kan? Bagaimana yang kita dapat penerangan daripada ustaz-ustaz yang mengajar fiqh. Tak apa, tak ada masalah. Itu bila kita belajar, kita mengkaji, kan? Orang aribillah ni, dia sentiasa memikir. Sebab dalam Quran sentiasa menempelak. Tidak akan kamu berfikir, kan? Tidak akan kamu melihat awatafakaru, kan? Tidak akan menggunakan akal fikiran, kan? Sentiasa berfikir. Sebab apa? Zikir dan fikir tu sentiasa umpama kaki kanan dan kaki kiri, sentiasa berjalan seiring. Dia tak maunya berzikir tapi fikiran dia gelap, tak mahu, mesti ada. Dia akan berfikir, dia akan berzikir. Begitu. Cuma zikirullah ni ada martabat tingkatan-tingkatan lain lah. Martabat murakabahnya tertentunya, kan? Musyahadahnya tertentunya, ada pecahan lah. Ada masa siapa yang nak tajih, kita boleh bagi perincian lebih tafsiri, kan? Gitu keadaan. Dah ada berapa minit, adik? Kita sentuh sikit lagi. Tahulah. Dah 30. Ustaz. 30 minit. Okey. Dalam kebaikan syarikat. Ya. Dalam dunia. Kita baca. Dalam satu matan, apabila Allah menghendaki seorang hamba-Nya itu akan kebaikan, saya membenci ia di dalam dunia ini akan perkara-perkara yang melalaikan, maknanya khairullah, dan melihatkan ia akan aib dirinya. Itu apabila seorang itu duduk di dalam jalan ini, maka Allah akan beri tanda lah. Antara tanda ni dia akan maknanya apabila Allah akan memberi seorang itu kebaikan, saya membenci dalam batin dia akan ghairullah.
Dia lihat sesuatu dalam dunia ni yang mana perkara yang melalaikan ni dia benci. Perkara yang banyak melalaikan ni membawa kepada ghairullah, kelalaian, jalan-jalan ni kemaksiatan, dia akan benci. Automatik dia benci. Tetapi dia tidaklah sampai mengutuk, membenci ni bukanlah sampai mengecam. Mengenci tu makna dia menanggali hati dia daripada perkara tersebut. Seorang tu benci, dia makin hamun. Ada juga orang salah faham. Kan? Maka ia akan membenci akan segala yang Allah dalam dunia ini dan melihat akan hatinya segala yang aib pada dirinya. Aib itu bermaksud perkara-perkara mazmumah lah. Perkara-perkara batin yang di dalam hatinya yang menyebabkan dia terhalang kepada ma'rifatullah. Aib ni sampai perkara yang memalukan diri itu orang umum faham. Cuma aib dalam berjalan tasawuf melihat cemar diri. Sifat wujud dia, dia akan kenal. Oh, ni wujud aku ni tak boleh jadi. Aku kena usaha ikhtiar nak buang. Ini sebab aku riak ni lagi. Aku dah rasa bila aku bawa kereta contoh besar sikit, aku dah rasa macam nak tunjuk kat orang. Dia dah kenal diri. Allah yang tunjukkan jalan ni. Ini kamu dah riak. Kita akan berasa sendiri. Macam orang dah lapar lah. Perut dia lapar, takkan dia sampai orang lain buat, Mat, kamu dah lapar ni pergi makan. Tak ada kan, kita akan rasa sendiri. Itulah juga petunjuk Allah. Apabila seorang tu Allah nak menghendaki akan kebaikan ke atas dirinya. Kan? Dia akan melihat yang cemar-cemar pada diri. Ini kita manusia pada umumnya kan, tengok aib orang lagi seronok. Apa dia berada ni, apa ni kan. Ini dia bawa, masa dia bawa apa nama tu, kereta yang besar sikit, mula nak tunjuk kan. Kita pula kecam dia. Padahal kawan dia tak ada pun, kawan dia tu kan berusaha nak mensuci batin dia, kita pula tuduh dia pula. Alah, riak boleh lah nak tunjuk. Kita mana melihat aib orang. Lagi aula pada mata kita. Tak, jalan Alhamdulillah, dia melihat aib dia sendiri. Mana apabila seorang itu melihat, merajin, menilik dia sendiri, maka dia tanda dia Allah beri kebaikan ke atas diri. Maka beruntunglah orang macam tu. Itu keadaan. Jadi rasanya dah cukup masa untuk tazkirah untuk bulan ini kan. Jadi sebagaimana yang dah dinyatakan, sekiranya ada tuan-tuan nak bertanya relate dengan isi tazkirah kita hari ini, jadi tuan-tuan boleh tanyalah kepada orang baru hadir yang join majlis ini, dan juga kepada siapa yang lama-lama tak apalah, boleh kemukakan pertanyaan lah. Sebenarnya teman bantulah insya-Allah. Ada siapa? Insya-Allah. Jemput Okey. Ya. Ada nan ke siapa-siapa ke yang ada? Amri. Ya, cuma nak tengok scroll apa ni. Wajah-wajah baru ni. Cik Azman ada. Faizal, Azman yang baru, Syarul Mizan nak tanya soalan ke? Ya, jadi Amri. Ya, bersilakan. Nur Faizal dia orang baru. Nampak. Okey. Kalau tak ada soalan, teman nak tanya soalan ni, pengejar. Khir ada Ray. Angkat tangan Ray, angkat tangan. Alhamdulillah ada. Okey, Ray ada. Hafiz Manung. Manung. Ya. Nak tengok teman-teman scroll ni Ayan. Okey. Cik Ibrahim kita tarjih hari ya. Okey, siapa lagi? Okey, Taiko Ijak kena lama. Mana lagi ya? Itu Haji Madi. Haji macam mana Haji? 11.9 datang ya? InsyaAllah. InsyaAllah ya. Bye-bye insyaAllah. Boleh. Apa nama Cik Zaki? Okey, jadi tak ada apa relate ya. Okey, jadi bagi yang baru ni teman nak tanyalah, jawab jujur macam mana perasaan yang barulah, rasa seramuk ke ataupun rasa seronok sikit ke, ketenangan ke, sebab dia baru first time join Malta. Jadi siapa nak bagi feedback, tolong. Tuan-tuan yang baru, siapa-siapalah boleh jawab macam mana. Ya, silakan share ke. Fadil.
Adil, Ya, ya. Azman. Aja buat. Bagi feedback macam mana orang baru ada join majlis pertama kali ni, julung kali ni. Ceritalah sikit. Boleh minta seorang satu jawab kan, Ustaz? Seorang-seorang lah, ada 10 orang lah. Okey, orang sama-sama tak apa, seorang-seorang orang baru salah seorang lah, tak apa. Bukan semua. Cik Ibrahim ke, siapa ke? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah tawajud online ni banyak Ya, ya. membantu lah. Ya. Seronok juga, gembira dapat bertemu dengan jemaah-jemaah yang lain. Ya. Ni daripada Sabah ni, jauh ni, kameraman. Di Pak Bumi tau, di Pak Bumi. Alhamdulillah. Semoga diteruskan masya lah. Allah, Alhamdulillah. Ya, insyaAllah kita ada feedback macam ni seronok dengar kan. Terbaik. Alhamdulillah. Ya, barakallah. Okay, jadi kalau ada orang jawab tu alhamdulillah. Okey, jadi kalau tak ada apa ni lagi, kita teruskan dengan tentatif seterusnya, bacaan doa. Siapa yang nak ni, volunteer siapa-siapa lah supaya berkat majlis kita insya-Allah. Nanti kita sambung bulan depan, nanti kita bagi tarikh ya. Siapa-siapa haji ke? Ya insya-Allah. Sila. Dia baca lah. Ya, boleh ya. Okey, insya-Allah. Itu saya baca. Kita tukar-tukar boleh, bulan depan tukar-tukar pula gila-gila. InsyaAllah. Ya. Sila. Dengar. Sila dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla maut wa rahmatan 'inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakarati maut wan najati minan nar wa afi 'inda hisab. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma khtim lana ya Allah bi khatimah wa la tahrim alaina ya Allah bi khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Amin.